Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Hari ini kita sambung lagi dengan example of bearing. Okay, so dekat sini kita dah ada satu soalan bearing yang kita akan try untuk jawab. So macam mana, apa kita dah belajar semua topik ataupun semua table equation yang related dengan topik bearing ni. Okay, so hari ni kita nak tengok macam mana kita nak gunakan semua benda yang kita dah belajar setakat ini ke dalam satu example lah. So ini example kita untuk hari ni. A 15mm ball 02 series deep groove ball bearing carries a combined load of 9 kN radially and 6 kN axially at 1200 rpm. So calculate the equivalent radial load, the rating life of bearing in hours, the median life of bearing in hours, the expected life of bearing if only 6% probability of failure can be predicted. Assumptions: the inner rings rotates and the load is steady condition. Okay, so ni soalan dia. So macam biasa kita akan keluarkan apa information yang kita boleh keluarkan daripada soalan ni. Okay, so pertama saya ada this satu info yang pertama dibagi adalah this 50 mm bore. Okay, so ni basically adalah reflect kepada kita punya D bore ataupun size of bearing tu sendiri adalah 50 mm. Okay, itu adalah D dan diberi jenis ataupun architecture untuk this bearing ni adalah menggunakan 02 series deep groove ball bearing. Okay, so 02 series. Okay, dan dia bagi satu keyword maksudnya dia menggunakan deep groove. Okay, dan juga ball bearing lah. So, kita tahu so, dia gunakan deep groove. Okay, yang biasa bukan sebab kita ada dua possibility sama dia menggunakan deep groove ataupun angular contact lah. So untuk kes dia menggunakan deep groove. So and deep groove ni di bawah design ball bearing lah ball bearing. So kita keluarkan apa info dulu. Nanti kita akan try keluarkan apa masa tersirat yang di situ. So carries a combined load of 9 kN. So this 9 kN radially. Okay, dan juga kita ada 6 kN axially. Okay, at 1200 rpm. So this is the speeds of explained by bearing. Okay, so kita tulis sikit apa benda tu. So kita ada this FR. Okay, FR, okay, radial load acting on the bearing is 9 kN. Okay, dan kita ada this FA juga. Okay, axial load. Okay, 6 kN. Dan of course dia bagi some speed, the constant speed of the bearing dalam sistem ni adalah 1200 revolution per minute. Okay, so itu info dia. So soalan pertama dia nak cari berapa equivalent radial load. So berapa P sebenarnya. Dia nak cari berapa P. Soalan A, how much the equivalent radial load. Okay, P. Dan kedua dia nak cari soalan B. So basically dia nak cari berapa L10. Okay, L10 berapa. Yang seterusnya dia nak cari berapa median life. So median life tak ada simbol. So just this median life je. Median life. Okay, so berapa median life, berapa nilai L? 10. Okay, right. Dan of course yang soalan D dia nak cari juga berapa L5. Okay, so probability higher than 90%. Okay, so untuk kes ni dia menggunakan 6% of probability of failure.
okey. So maksudnya untuk kes L5 ni dia nak cari berapa L5 untuk kes reliability 94% lah so berapa L5 kalau kita tingkatkan reliability menjadi 94% lah dan juga dia beri some assumption di sini, okey. Di sini dia beri assumption that inner rings rotates, okey. So inner ring rotates, tulis sikit lah rajin sikit, dan juga the load is in steady condition, so and load steady. Okay, so itu dia kita punya info yang kita boleh keluarkan daripada example daripada soalan ni. Okay, so saya untuk mudahkan bagi semua orang boleh nampak, let's say kita try lukis sikit supaya mudah sikit. So let's say saya ada saya ambil cross section untuk ball bearing. Untuk kes ni adalah let's say saya ada inner rings, dan of course saya ada this outer ring lah, dan kita ada bola di sini. Okay, sorry lah, tak apa-apa, cantik sikit, lebih kurang lah. So this is my bearing, dan di sini pun saya boleh try untuk lukis juga. Okay, so this is my inner ring tadi, dan ni saya punya outer ring lah. So ni saya punya ball bearing okay. So lebih kurang macam tu lah. So ni saya punya tu. Okay, so yang kita panggil sebagai ball bearing tu adalah di tengah-tengah ni, kalau ingat lagi. So this is our D tadi. So D ball 50 mm, okay. Itu yang kita nampak tadi, dan juga dia bagi dua jenis load tadi. So kita ada this yang acting ke sini adalah F radial tadi. So radial load tadi berapa tadi? Radial load okay, 9 kN, okay. So that is our FR, dan dia juga ada acting juga something tadi. Kita ada juga FA adalah 6 kilo Newton lah. Okay, dan juga this inner ring ni adalah rotate. So let's say ni adalah paksi rotation tu. So dia akan rotate dengan satu end sebanyak 1200 RPM lah. Okay, so ni lebih kurang dia punya tu lebih kurang lah yang kita boleh nampak ni. So let's say kita jawab soalan ni. Okay, macam mana kita nak jawab soalan ni? So soalan pertama tadi dia nak cari berapa this the equivalent radial load ataupun P untuk case ni. So kita gunakan dia rumus yang kita dah belajar sebelum ni. Okay. So P sebabkan kita ada this thrust load, so kita kena guna yang set yang panjang lah. Tapi untuk selamat kita kena kira dua-dua lah. Satu guna rumus yang panjang, satu guna rumus yang pendek. So daripada kedua-dua equation tu nanti kita akan cari yang mana yang beri magnitud yang lebih besar, sebab itu yang paling kritikal lah. So bila design apa-apa pun kita kena cari yang paling kritikal. Okay. So let's say kita keluarkan dulu set of equation dulu, yang simple dulu. So let's say saya juga consider shock impact lah. Saya pakai yang set yang kita belajar itu. So KS X PFR plus Y FA. Okay, dan kita juga ada lagi satu tadi, P juga adalah KS, okay, kali dengan V F
R. Okay. So dua set of equation yang kita boleh kita akan cari kedua-duanya nanti, dan kita akan cari yang mana satu maksimum. Alright, so kalau kita go through satu persatu, kita perlu ada banyak juga maklumat yang kita perlukan di sini. Kita perlukan KS, shock factor, kita ada X, radial factor, kita ada Y, axial ataupun thrust factor, kita ada V, rotation factor, FR dengan FA diberi dalam soalan tadi. Kita ada radial load dan juga applied thrust load. Okay, so macam mana kita buat? So kita go through satu persatu. Kita dah tengok tadi. Kita start dulu yang pertama. So saya perlu ada this KS. So KS ni adalah shock factor. So shock factor, so kalau kita tengok sini, so dia punya keyword adalah, untuk kes ni adalah load is steady lah. Alright, so kalau kita boleh tengok refer table yang sebelum ni, let's say saya nak refer balik table yang sesuai dengan kita punya ni untuk cari nilai shock factor. Sekejap, kita cari sekejap. Okay, so kita akan refer dalam satu table sebelum ni, table 10.7 lah. So kalau saya snap benda ni dan saya keluarkan di sini lah, saya paste. Alright, so tu adalah shock factor lah. Okay, so daripada sini kita boleh tahu dah. So benda ni so untuk application ni tadi kita menggunakan ball bearing dan load dia adalah constant dan steady lah. Okay, so load constant or steady dan juga kita menggunakan ball bearing. So nombor untuk this shock factor adalah 1. Okay, so for ball bearing and steady load, so KS equals to 1.0. Okay, so kita dah dapat nilai KS shock factor. Okay, tu dah settle. Lepas tu kita nak tengok juga macam mana kita nak cari nilai V dulu. Kita start dengan V dulu sebelum kita buat dengan X dan Y, sebab dia take time sikit nak buat. So kita cari dulu nilai V. So ni V ni adalah keyword dia adalah this inner ring rotates lah. So dan kita tahu sebelum ni, so for inner ring rotates, so nilai dia apa? Okay, so nilai dia adalah V equals to 1.0 juga lah. So kalau outer ring rotates, nilai dia 1.2. Okay, so settle dah untuk nilai KS dan juga V. Okay, dan kita nak tengok juga nilai yang seterusnya ada these dua factor ni, radial factor dan juga thrust factor ni, X dan Y ni. So yang ni kita perlu buat something sebenarnya. Okay, so untuk cari nilai ni, so saya perlu rujuk satu table lagi, table yang kita dah tengok sebelum ni, table kita panggil sebagai table 10.5 lah. Kita akan guna table ni untuk cari benda tu. Okay, so kalau kita pastekan kat sini, alright, so ni adalah table 10.5 yang kita boleh dapatkan dua faktor X dan juga Y. Okay, so untuk cari table ni, saya perlu cari dulu berapa FA over CS. Okay, yang ni FA over CS, dan juga saya perlu cari juga FA over VFR. Okay, isu dia saya kena cari juga this CS lah. So CS ni kita kena rujuk lagi satu table lah. Okay, table. Okay, so banyak yang ni dia banyak rujuk table sebab benda standard daripada dalam katalog. So sebab tu mesti tengok table lah. Tapi sebelum tu pastikan benda ni betul, table X dengan Y ni. So pastikan betul. Sebab apa saya kena cakap betul? Sebab kena pastikan yang ni betul lah. So dia adalah deep groove lah. Sebab soalan ni adalah berdasarkan deep groove ball bearing. So kalau angular contact, guna yang angular contact nya lah. So table dia lain lah. Okay, so untuk kes ni kita sebab kita menggunakan so
dia memerlukan CS tu, jadi kita perlu rujuk lagi satu table yang kita paste sebagai table 10.3 So saya kena pastekan kat bawah ni dulu. So paste. So table 10.3 kita akan dapat nilai CS yang kita pending kat sini. CS tu kita tak boleh kira. So untuk CS, so kita tengok table 10.3. Let's say saya kecilkan sikit. Okay, alright, supaya semua orang boleh nampak. Okay, 10.3 ni kalau kita tengok dekat sini, saya kena tengok dulu architecture dia adalah deep roof. Okay, dan juga saya nak tengok nilai CS lah. Alright, so kita tengok dulu size. So size diberi tadi adalah size 50. Okay, so kalau saya gariskan sikit, ini adalah size 50 dan CS adalah 19.6 kilo Newton, unit kilo Newton. Okay, so tulis sikit for D equals to 50 mm. Okay, so CS equals to 19.6 okay, kilo Newton. So alang-alang kita dah keluarkan CS ni, kata kita ambil juga nilai C lah. Okay, alang-alang lah so kita ambil juga dynamic load rating juga. So C adalah 35.1 kilo Newton. So sini nanti diperlukan untuk cari live nanti so, alang-alang dah keluar, kita keluarkan juga. Alright, so kita dah ada dua nilai C dan CS. So kita patah balik sikit ke belakang. Okay, so kita nak cari dulu berapa faktor FA over CS lah. So kita cari dulu FA over CS. Okay, so FA kalau kita boleh rujuk balik soalan, so FA kita adalah 6 kN. Okay, so 6 kN, so divide by kita punya CS dia adalah 19.6 lah 19.6 kilo. Okay, so kita kira sikit berapa ni. So 6 divided by 19.6, so saya dapat 0.306. So ni ratio dia 0.306. Okay, alright, so itu adalah FA over CS. First column ni settle. Kita buat juga untuk nilai FA over VFR lah So FA over VFR, okay, equals to, so FA kita ada 6 kN tadi, 6 kN. So rotation factor kita dah cari tadi, untuk inner ring adalah 1.0, dan juga untuk FR tadi tak silap saya lah 9, tak silap saya. So ini 9 kN. So kira, so 6 bagi 9 saya dapat 0.667, 0.667. Okay, so kita dapat dah dua value. Okay, nilai FA over CS dan juga FA over VFR. Okay, so isu sekarang kita nak guna mana satu ni FA over VR, X dengan Y ni, sebab kita nak cari this radial dengan axial factor ni. So sama ada guna kolom ni, kolom yang sebelah kiri dan juga kolom yang sebelah kanan. So kita nak tentukan, so sebab tu kita kena tentukan nilai E. Okay, so, kita start dengan FA over CS. Okay, dia adalah 0.306. Okay, 0.306 kalau kita tengok kat sini dia kat mana ya? Kalau kita tengok kat sini dia adalah 0.3, 0.306, 0.306. Okay, 0.306, 0.3. So yang ni ya, so dia in between yang ni. So kalau saya tarikkan semua ni, okay, ada. Hopefully betul lah tu Alright. Alright, so 0.306 adalah between ni dua angka tu. Alright.
Dan kalau kita check nilai E, so nilai E pula di antara 0.38 dengan 0.42. So kalau kita tengok nilai FA over VFR ni, so nilai dia adalah 0.667. okey. So kita tak perlu nak interpolate untuk kes yang tentukan kolom mana nak guna, okey, sebab kita tengok daripada range T lah E ni, sebab E minimum 0.38, maksimum dia adalah 0.42. So kalau kita tengok kat sini nilai FA over VFR, nilai dia adalah 0.667. So since kita tahu dan so FA over VFR is greater than this E yang kita tak perlu nak interpolate ni, berdasarkan range saja. So basically kita akan gunakan yang ni lah. So kita akan guna yang sebelah kanan ni. okey, so kita tak akan guna yang sebelah kiri tu sebab nilai E tu greater lah, FA over VFR greater than that E lah okey. So berdasarkan ni so kita boleh dapat nilai X sekarang ni. So dalam ni nilai X adalah satu value saja, dia adalah 0.56. okey, so dalam ni X equals to 0.56. okey, so itu tak ada isu. Tapi isu dia sekarang ni adalah macam mana kita nak dapatkan nilai Y ni sebab Y ni di dalam, sebab dia nilai ni dalam interpolation lah so kita perlu buat interpolate sikit sebab nilai dia di antara tu kita kena interpolate sikit lah. So kita akan guna sedikit matematik yang kita dah belajar sebelum ni. So let's say saya tarik sikit nilai tu, so kita boleh gunakan nilai rumus kalau saya tengok sikit ini gunalah kreativiti kamu untuk mencari nilai tu, yang kita dah belajar dalam kalkulus sebelum ni. So let's say saya nak cari nilai Y, so Y ni saya tolak dengan nilai yang atas ni 1.15, okey, dan divide by 1.04 tolak dengan 1.15. Ini memang cara saya memang suka gunakan cara ni. okey, nilai Y, dan kita gunakan nilai interpolation kita FA over CS ni yang kita dapat ni. So nilai yang kita nak dapat adalah 0.306. okey, nilai ni atas ni 0.306. kita tolak dengan nilai yang dia interpolate tu. okey, kalau kita tengok kat sini adalah 0.28 dengan 0.42. okey, 0.28 okey, divide by 0.42 tolak 0.28. okey, so itu dia. So kita kena interpolate sikit, so kita kira sikit berdasarkan equation yang kita dah buat tu. So kira sikit kat sini 0.306 tolak dengan 0.28. okey, bahagi dengan 0.42 tolak 0.28. okey, so kali dengan 1.04 tolak 1.15. okay, so saya dapat negative number, so plus 1.15. so saya dapat 1.13. okey, so Y yang saya dapat adalah 1.13. okey, so sebelum saya proceed, saya double check dulu nilai Y ni adakah dia dalam range ataupun tak. So kalau kita tengok dekat table ni 1.13 dapat, dia adalah dalam range ni 1.4 sampai ke 1.15. so saya rasa dia adalah jawapan yang acceptable lah. So nilai Y ni, so maksudnya saya tak salah kira ataupun interpolate untuk nilai X dan juga nilai Y lah. ok, so since daripada sini kita dapat kedua-dua nilai X dengan Y, so basically saya rasa dah tak ada isu untuk cari nilai equivalent radial load yang kita pending tadi, so this P. ok, so kita boleh cari semua nilai-nilai ni. ok, so kita start dulu dengan yang equation panjang ni dulu. ok, nilai P dulu. ok, so P
equal to KS untuk steady load adalah 1.0. okey, kita ada nilai X tadi. So X kita dapat tadi, tak silap saya tadi 0.56. okey, yang tu okay, 0.56. okey, X. So V kita adalah rotation factor adalah 1.0, dan kita punya radial load, okey, FR kat sini berapa? 9 kN. okey, right. So tu first, dan kita ada Y tadi. So Y kita tadi 1.13 kan, tak silap saya. So yang ni 1.13. So kita masukkan 1.13 kali dengan FA, tak silap saya 6 tadi. FA betul tak? Kita double check. okey, betul kat situ 6 kN. alright, so masukkan 6 kN. okey, so kita tutup kurungan. okey, so tu dia. So kita kira sikit, so berapa yang kita dapat dalam ni. 0.56 kali 1 kali 9 campur 1.13 kali dengan 6. okay, so dapat 11.82 kilo meter. So saya kira, double check, kira lagi sekali, tambah 1.13 kali 6, dan saya dapat 11.82. okey, so saya dapat 11.82 kilo meter. okey, so kita dah dapat nilai equivalent radial load untuk yang pertama. okey, let's say saya namakan ni sebagai P1 yang pertama. So saya kena kira juga untuk kes yang pendek tu sikit. Kita tak tahu yang kedua ni mungkin dia akan jadi panjang tu, macam yang pendek tu. So bermula yang sama macam tadi, KS, okay, 1.0, V 1.0, dan kita ada FR tadi adalah 9 kilo Newton. okay. So saya kena buat some comparison. So kalau kat sini senang je kita kira. So 9 kilo Newton. okay. So berdasarkan ni, so P equals to P1 lah, equals to 11.82 kilo Newton. So untuk kes ni kita akan kira yang paling besar value dia lah. Okay, so settle nilai equivalent radial load. Soalan A kita dah settle. So kita tengok balik soalan. So soalan kedua dia nak cari berapa rating life okay, L10 kita di dalam hours. okay. So kita akan guna rumus bearing life tapi dalam bentuk hours lah. So kalau ingat lagi, dia ada L10, okay, C divided by P, okay, power of A. So jangan lupa dia ada 10.6 untuk total cycles, okay, millions divided by 60 N. So N dalam RPM. So 1 jam 60 minit sebab tu equation tu macam bentuk tu lah. Okay, so itu dia kita punya tu. So C punya basic dynamic load rating kita dah refer dalam table 10.3 dan kita dapat nilai dia adalah 35.1. okay, tak ada isu. So P kita sekarang menggunakan 11.82 kN. okay, tak ada isu. A, exponent A. So ini berdasarkan architecture. So for ball bearing, okay, for bearing A equals to 3 okay. So kalau untuk roller bearing hari tu dia adalah 10/3. okay, settle A. okay, 10.06 tadi isu, dan N pun dah diberi tadi adalah, tak silap saya adalah 1200 RPM. So this is rotation of inner ring. Okay, so semua dah ada. Basically tak ada isu untuk cari nilai L10. So L10 adalah C. okay, C tadi 35.1. okay, so 35.1 kilonewton divided by kita punya equivalent radial load 11.82. okay, 11.82 kilonewton. So exponent 3, okay, 10 kuasa 6 bagi dengan 60 kali dengan 1200 RPM. ok,
Okay. Right, so kita dah boleh kira nilai L10 dalam hours. So kita kira sikit, 35.1 divided by 11.82 power 3, okay, kali 1 million, okay, bagi 60 bagi 1200, saya dapat 364 hours. 3, 6, 4 hours. Okay, settle L10 dalam hours. Okay, soalan B settle. Senang je soalan B. Okay, yang tadi tu susah lah sikit bila ada combine load, pasti susah sikit lah nak cari. Okay, so C, so dia nak cari berapa median life. Okay, median life of this bearing. Okay, so median life kita dah define hari tu dalam tajuk life of bearing hari tu. So median life. Okay, so median life ni rumus dia apa itu adalah, dia adalah 5 kali ganda L10 lah. Okay, so simple question dia. So 5 kali ganda daripada L10 adalah 364 hours. Okay, so kalau kita kira kat sini 5 kali ganda 364 hours, so kita dapat 1820 hours. Okay, settle middle life. Okay, dan yang terakhir, soalan yang terakhir ni dia nak cari, okay, the expected life of bearing if only 6% probability of failure can be permitted. So untuk kes ni kita tingkatkan reliability sehingga 94%. So berapa dia punya life life dia rating life untuk kes ni adalah higher. Okay, so kita dah belajar sebelum ni, L5 adalah K reliability, okay, reliability factor, okay, kali dengan L10. Sebab L10 ni sama je form dia, so kita boleh simplify dia as this. Okay. So KR reliability factor kita tak ada lagi, so yang ni kita akan rujuk gambar raja kalau ingat lagi lah gambar raja yang ada reliability factor tu. Okay, so saya copy, saya paste kat sini. So ini adalah kita punya tu, so besar sangat, saya kecilkan sikit. Okay, so ni adalah kita punya gambar raja. Okay, so untuk kes ni dia nak cari berapa reliability 94%. So kita tengok kat sini, saya boleh contain, so this is 94%. So saya tarik, okay, so dia intersect kat sini. So basically saya tarik kat sini juga, so saya dapat, saya punya KR adalah 0.7 lah so saya tulis sikit, for 94% reliability, so kita akan dapat adjustment factor kita adalah 0.7 lah, okay, 70% daripada original L10, okay, rating tu. So since kita dah dapat dah nilai KR dan juga nilai L10, so kita boleh cari kita punya reliability untuk rating yang higher than 90 untuk 94%. So adalah KR 0.7 kali dengan L10 kita tadi adalah 364 hours. Okay, 364 hours. Okay, so kita boleh dapat jawapan dia. So 0.7 kali 364, kita dapat 255 hours. Ok, double check dulu nilai L10 dan juga L5 sebelum kita boleh completekan betul tak jawapan tu. So basically L10 dia akan lebih panjang life dia berbanding dengan nilai L5. L5 lebih singkat life dia. So kalau tengok ni dia lebih macam valid lah, macam kita tak berapa salah kira. Ok, so itu saja untuk example untuk case bearing ni. Kita bagi sikit example yang mudah sikit supaya semua boleh familiar macam mana nak gunakan graph, table, katalog, equation yang bersesuaian untuk soalan ni lah. So setakat itu untuk kali ni example. So, kita dah habis topik ni, so kita akan masuk topik yang baru, topik yang insyaAllah machine element yang baru lah. So kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat
petang. Bye bye.